Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam episod kali ini, saya nak tunjukkan kepada anda satu benda baru yang agak sempoi. Benda yang saya pegang ni, ini adalah satu alat yang boleh memberikan anda sambungan VPN yang percuma seumur hidup. Dan apa yang lebih menarik lagi adalah, kita bukan bercakap tentang Virtual Private Network ataupun VPN yang biasa. Alat ni dia akan memberikan anda sambungan internet melalui Decentralized Virtual Private Network ataupun lebih dikenali sebagai DPN ataupun ada setengah orang panggil DVPN. Jadi sebelum saya teruskan dengan produk ni, mari saya terang sikit dekat anda perbezaan antara VPN biasa berbanding dengan Decentralized VPN. Untuk penggunaan VPN, biasanya apa yang kita kena buat adalah kita kena install aplikasi pada komputer ataupun telefon kita, kemudian kita akan connect kepada server VPN provider yang kita register. Contohnya macam NordVPN ke, ExpressVPN ke, Surfshark ke, macam-macam lah, ada banyak kat luar. Apa yang akan berlaku lepas tu pula adalah trafik internet dari komputer kita ataupun daripada handphone kita tu akan dihantar ke server VPN yang kita pilih sebelum dihantar ke destinasi yang sepatutnya. Trafik daripada komputer kita tu akan pergi ke server VPN dan trafik itu akan di-encrypt. Jadi orang lain tak akan tahulah kandungan data kita tu. Jadi menggunakan VPN, trafik kita akan dihantar ke satu server. Lokasi server tu pula terpulang kepada pilihan kita lah. Kita nak letak kat Asia ke, kita nak letak kat US ke, mana-mana ke, terpulang. Tapi walau ke server mana sekalipun yang kita pilih, server tu adalah tetap milik syarikat VPN tu. Jadi kalau pakai ExpressVPN, maka server tu adalah milik ExpressVPN. Jadi server VPN ni, dia adalah bersifat centralized. Jadi servis VPN secara umumnya bersifat centralized. Untuk decentralized private network pula, cara dia berfungsi itu lain sikit. Secara umumnya kan, DPN ni dia berfungsi lebih kurang macam peer-to-peer torrent tu. Cuma bezanya melalui DPN ni, kita bukan share file. Kita share bandwidth internet. Dan cara benda ni berfungsi ni, dia sangat menarik. Bila kita gunakan benda ni, trafik internet kita akan dihantar kepada orang lain yang ada dalam decentralized private network tu juga. Jadi bila kita gunakan DPN, kita boleh kongsikan bandwidth internet kita. Maka dengan cara ni, trafik internet kita tidak akan dihantar ke satu server yang khusus ataupun yang tetap. Tapi dia akan dihantar kepada node-node yang ada dekat lokasi negara yang kita pilih. Sebab itulah dia dinamakan decentralized. Okey, untuk nak lagi mudah faham kan, DPN ni dia lebih kurang macam Tor. Kalau anda pernah pakai Tor, anda tahulah apa dia benda tu. Okey, cukup pengenalan pasal decentralized VPN semua ni. Sekarang mari saya tunjukkan kepada anda tentang produk ni pula. Tapi sebelum tu, saya bagi tahu siap-siap yang video ni dia agak panjang. Jadi kalau anda hanya berminat untuk nak tengok hasil penggunaan DPN ni, maka anda bolehlah skip ke bahagian yang mana saya tunjukkan dekat anda contoh-contoh penggunaan produk ni. Apa yang anda lihat sekarang ni adalah Deeper Connect Pico. Deeper Connect Pico ni dikeluarkan oleh satu syarikat yang bernama Deeper Network Incorporated. Deeper Network ni diwujudkan pada tahun 2019 dekat Silicon Valley. Jadi secara umumnya, apa yang Deeper Network ni buat adalah mereka menggunakan teknologi blockchain untuk menghasilkan perkakasan keselamatan cyber ataupun cyber security hardware device. Benda kecil ni, dia merupakan satu 7 lapisan enterprise grade firewall yang boleh memberikan anda sambungan decentralized VPN. Ada dua model yang anda boleh beli sekarang ni. Yang pertama tu adalah Deeper Connect Mini dan satu lagi adalah Deeper Connect Pico. Yang saya dapat ni adalah Deeper Connect Pico. Yang membezakan antara Mini dan Pico ni adalah keupayaan CPU, memory dan power consumption. Tapi perbezaan yang paling utama adalah maximum bandwidth yang disokong. Pico ni maximum bandwidth dia hanya 100 megabit per second sahaja. Manakala Mini tu pula boleh pergi sampai 1 gigabit per second. Jadi kalau anda perlukan sambungan VPN untuk kegunaan anda sendiri ataupun kelajuan internet di rumah anda adalah di bawah 100 megabit per second, maka Pico ni sesuai untuk anda. Tapi kalau anda ada lebih banyak device yang nak menggunakan sambungan DPN tu ataupun anda ada internet yang lebih laju, contohnya macam internet 500 Mbps ke ataupun sampai 1 gig ke, maka Deeper Connect Mini tu dia lebih sesuai untuk anda.
Harga untuk Deeper Connect Pico ni adalah US dollar 225. Manakala untuk Deeper Connect Mini pula, harga dia adalah 325 US dollar. Sekiranya anda membeli Deeper Connect Pico ni, maka inilah dia barang-barang yang anda akan dapat di dalam kotak bungkusan dia. Dan antara benda yang menarik di sini adalah converter daripada RJ45 kepada USB-C, yang mana yang saya akan tunjukkan kepada anda dengan lebih lanjut selepas ni. Unit Deeper Connect Pico ni sangat nipis, ringan dan kecil, dan dia ada 4 sambungan USB-C untuk sambungan network kabel, Wi-Fi adapter dan juga power. Antara beberapa benda menarik yang ada dalam package Deeper Connect Pico ni adalah kabel USB-C kepada RJ45. Jadi kalau anda tengok dekat sini, dia adalah USB-C pergi kepada network kabel. Jadi kalau kita tengok dengan lebih dekat lagi, dekat dalam kepala RJ45 tu hanya ada 3 sambungan kabel sahaja. Jadi dalam package ni, anda akan dapat 2 kabel ni. Selain daripada tu, anda juga akan dapat kabel power USB-C dan juga power brick ni. Untuk nak gunakan Deeper Connect Pico ni, anda sambungkan USB-C kepada RJ45 punya kabel tu pada kiri dan kanan dia. Kemudian yang power kabel tu anda sambungkan pada bahagian bawah port USB-C tu. Untuk USB-C yang belah atas tu, dia ada satu Wi-Fi adapter, tapi dalam package ni saya tak dapat Wi-Fi adapter tu. Ada 3 jenis sambungan yang boleh digunakan untuk nak menggunakan Deeper Connect Pico ni. Jadi dalam contoh sambungan pertama ni, saya sambungkan WAN Deeper Connect Pico tu terus kepada Wi-Fi router Asus saya ni. Kemudian yang LAN Deeper Connect Pico tu pula saya sambungkan terus kepada komputer. Jadi dalam sambungan macam ni, hanya komputer tu saja yang boleh menggunakan Deeper Connect Pico. Cara sambungan yang kedua pula adalah Deeper Connect Pico ni saya sambungkan di antara ONU ataupun router kepada saya punya Wi-Fi router. Jadi setiap device yang bersambung dengan Wi-Fi router ni akan menggunakan Deeper Connect Pico. Anda juga boleh gunakan Deeper Connect Pico ni melalui Wi-Fi dengan menggunakan USB-C kepada Wi-Fi adapter. Tapi Wi-Fi adapter ni dijual secara berasingan. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan kepada anda cara-cara untuk nak configure dan juga gunakan Deeper Connect Pico ni. Jadi untuk nak configure Deeper Connect Pico ni, kita kena buka dia punya web interface. Jadi untuk nak access web interface itu, kita kena gunakan IP 34.34.34.34. IP ni memang dah ditetapkan lah. Jadi bila anda buka IP tu, anda akan dibawa kepada login page ni. Jadi username dan password dia adalah admin. Dua-dua tu adalah admin lah. Jadi ini adalah dia punya username dan password default. Okey, jadi bila kita login, anda akan dibawa kepada dia punya dashboard. Dekat dashboard ni anda boleh tengoklah kita punya global connection, maksudnya sambungan Deeper Connect Pico ni kepada tunnel-tunnel yang ada, lepas tu memory yang digunakan, CPU, lepas tu real time traffic dan sebagainya. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian sistem. Jadi apabila kita klik dekat sistem dalam menu belah kiri ni, anda akan diberikan maklumat tentang sistem ni lah. Jadi dalam ni dia ada maklumat tentang hardware, tentang software, tentang network address, session information, firmware dan sebagainya. Jadi di sini kita boleh tengok lah gateway MAC address, router MAC address, IP address yang diberikan kepada komputer anda, lepas tu firmware version yang anda ada dan sebagainya. Dekat sini juga kita boleh tengok lah dia punya jumlah CPU, memory dan semua maklumat tentang Deeper Connect Pico ni. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian traffic. Jadi kat dalam page ni, kita boleh tengoklah maklumat contohnya tentang traffic statistik dan sebagainya. Dan antara beberapa maklumat yang ada dekat sini adalah total traffic. Jadi dekat bahagian total traffic ni, dia ada 3 kategori. Satu dia tulis local traffic, lepas tu client traffic dan juga server traffic. Local traffic itu adalah jumlah data yang saya gunakan dalam local network ni lah. Lepas tu client traffic itu adalah jumlah data yang saya guna apabila menggunakan rangkaian orang lain. Maksudnya bila saya dah bersambung dengan tunnel mana-mana, itulah jumlah yang saya pakai. Server traffic itu pula adalah jumlah data yang orang pakai melalui rangkaian saya. Dalam bahagian log ni pula, kita boleh tengok log tentang control data dan juga management device kita ni. Jadi bahagian control ni dia memberitahu tunnel-tunnel yang dah dihasilkan daripada unit Deeper Connect Pico saya ni kepada tempat lain. Ini adalah maklumat-maklumat tunnel lah. Maksudnya inilah dia punya decentralized private network tu. Lepas tu pada bahagian data plane ni pula, ini adalah maklumat tentang advertisement yang dah diblok oleh Deeper Connect Pico ni. Sebab Deeper Connect Pico ni juga merupakan satu ad blocker dan juga firewall. Okey, pada bahagian management ni dia memberitahulah bila lah saya login dan sebagainya. Seterusnya, saya akan pergi kepada bahagian DPN ataupun Decentralized Private Network. Jadi dia ada option mode ni dulu. Okey, untuk DPN sekarang ni saya masih lagi disablekan dia. Saya belum enablekan lagi. Jadi kalau saya tekan dekat drop down menu ni, saya ada 2 option penggunaan, iaitu satu dipanggil Smart Route dan satu lagi dipanggil Full Route. Jadi saya akan terangkan dulu secara umum lah perbezaan di antara Smart Route dan Full Route ni.
Smart route ni secara umumnya adalah kita boleh tetapkan contohnya website mana ataupun IP mana akan melalui tunnel yang mana. Contohnya saya boleh kata Netflix akan diakses melalui negara Amerika Syarikat. Contohnya macam tu. Jadi itu adalah smart route. Dan trafik selain daripada Netflix tu akan menggunakan ISP saya seperti biasa. Okey, itu maksudnya kita boleh buat secara selektif. Full route tu pula bermaksud semua trafik yang keluar daripada komputer saya ataupun semua trafik yang masuk ke dalam Deeper Connect Pico tu akan pergi kepada tempat yang saya tetapkan. Contohnya saya kata, saya nak semua trafik saya ni pergi kepada tunnel yang berada di Singapura. Jadi itulah perbezaan di antara smart route dan juga full route. Di bawah mode tu ada pula settings untuk tunnel. Jadi tunnel ni adalah tempat yang kita boleh gunakan untuk nak configure sambungan daripada Deeper Connect Pico kita tu. Maksudnya kita nak buat sambungan kepada negara mana. Jadi kalau anda tengok dekat bahagian region ni, dia ada banyaklah region dekat sini. Dekat Amerika lah, dekat Europe, Asia dan sebagainya. Okay, jadi contohlah saya nak buat sambungan kepada Amerika Syarikat. Jadi region tu saya pilih North America. Kemudian dekat bahagian country tu saya select lah United States of America. Okay, bila saya dah select benda tu, saya tekan add untuk nak tambahkan tunnel tu. Jadi sekarang ni, Deeper Connect Pico ni dia akan cuba bersambung dengan node-node yang ada dekat US. Okay, katakanlah saya nak tambah kepada negara lain. Katakanlah saya nak pilih kepada Asia lah yang dekat dengan Malaysia kan. Okay, saya pilih Southeast Asia. Kalau dia tengok dekat bahagian country ni, dia akan tunjuklah senarai negara yang ada dalam Southeast Asia. Okay, saya nak tunjuk dekat anda satu contoh dulu. Sekarang ni saya berada di Malaysia. Jadi katakanlah saya nak buat satu tunnel dekat Malaysia juga. Bila saya tekan add ni, dia akan bagi kat saya satu warning dekat situ. Dia kata tidak digalakkan untuk kita buat tunnel pada negara yang sama. Kita nak buat tunnel tu boleh. Tapi tak digalakkan lah. Contoh kenapa tak digalakkan ni, katakanlah ada benda-benda tu di blok dekat Malaysia. Jadi kalau kita gunakan tunnel Malaysia tu, maka tak begitu efektif lah. Jadi yang ni saya delete lah kan. Okay, katakanlah saya nak cari negara lain dekat Southeast Asia ni. Katakanlah saya nak pilih Singapura. Okay, saya cari kat dalam menu ni, ada Singapura dekat situ. Sekarang saya add tunnel Singapura. Jadi sekarang Deeper Connect Pico saya ni akan cuba untuk nak cari node dekat Singapura pula. Lepas tu kalau anda tengok dekat bahagian active tunnel tu, kalau anda perasan dekat US ni dia ada tulis 5 tunnel. Maksudnya ataupun 5 node yang aktif untuk dibuat tunnel sekarang ni kan. Okay, untuk Deeper Connect Pico ni, dia punya limitation adalah kita boleh buat 5 sambungan sahaja kepada negara tu. Jadi kalau anda tak faham apa 5 ni, 5 ni adalah macam contohnya sambungan VPN lah kita kepada Amerika Syarikat. Memandangkan sekarang saya ada 5 aktif tunnel daripada Deeper Connect Pico tu, jadi saya boleh ubahkan aktif IP yang saya gunakan. Okey, katakanlah aktif IP yang sekarang saya pakai ni 93.42 ni kena block lah dekat mana-mana website. Jadi saya nak ubahkan IP tu, maka saya boleh switch IP. Maka dia akan switch kepada IP tunnel lain. Maksudnya salah satu daripada 5 IP yang ada tu lah. Jadi saya boleh teruskan switch kiranya IP tu tak boleh digunakan. Jadi untuk Singapura ni, buat masa sekarang ni dia tak jumpa lagi lah aktif tunnel. Seterusnya saya akan pergi kepada bahagian routing. Jadi di bawah routing ni dia ada domain config. Okay, domain config ni boleh digunakan untuk nak set domain ataupun website mana akan melalui tunnel mana. Tapi saya akan tunjukkan benda ni dengan lebih lanjut lepas ni lah. Alright, jadi di bawah domain config ni pula dia ada IP config. Jadi IP config ni bermaksud kita boleh tetapkan kalau kita nak akses satu-satu IP tu, maka akses tu akan melalui tunnel mana yang kita pilih tu. Ini pun sama lah macam domain config tadi. Bezanya kalau tadi pakai domain, yang ni dia pakai IP. Okay, lepas tu dia ada query config lah. Ini kalau kita nak buat query, kita boleh masukkan dan kita boleh search kat sini. Sekarang kita pergi pula kepada bahagian security. Jadi di bawah security ni ada web filter. Kita buka dashboard tu dulu. Jadi dekat dashboard ni anda boleh tengok lah semua queries yang dibuat daripada komputer saya melalui Deeper Connect Pico ni. Berapa banyak query, berapa banyak yang dah di block, berapa percentage yang dah di block dan sebagainya. Lepas tu rule pun ada 159,000. Okay, katakanlah saya nak disablekan semua blocking ni, maka saya tekan dekat disable all filter. Kalau saya nak enablekan semua filtering tu, saya tekan dekat enable tu balik. Jadi kat sini dah cara kita nak control apa yang di filter ataupun apa yang di block oleh Deeper Connect Pico ni. Kalau anda nak biarkan Deeper Connect Pico untuk buat blocking secara automatik, maka anda tak payah nak buat apa-apa. Tapi kalau anda nak ubah sesuatu, maka kita boleh pergi kepada bahagian user config ni. Jadi dekat bahagian user config ni, dia ada whitelist dan juga blacklist. Alright, jadi untuk whitelist ni, cara nak gunakan dia adalah macam ni. Katakanlah ada satu website tu di block oleh Deeper Connect. Jadi anda tak mau website tu di block, maka kita letakkan domain website tu dekat sini. Jadi apabila anda addkan website tu, maka Deeper Connect tak akan block website tu selepas ni. Okay, untuk bahagian blacklist tu pula, katakanlah sekarang ni ada satu website tu tidak diblok oleh Deeper Connect Pico, tapi anda nak benda tu diblok. Maka anda masukkan domain ni dekat sini, maka lepas ni dia akan kena blok lah. Alright, jadi dekat bahagian SSS filter ni pula, dekat sini kita boleh tengok, ini adalah feature untuk nak enablekan YouTube advertisement blocking. Jadi kalau anda ikut arahan dekat sini, maka selepas ni, semua browser anda secara automatik akan block advertisement ataupun iklan dekat YouTube. Kalau anda nak buat custom rules untuk blocking, maka anda boleh ikutlah arahan dekat page custom rules ni. Katakanlah anda dah ikut semua arahan ni, maka lepas ni anda boleh set lah benda-benda untuk di block berdasarkan pattern dan sebagainya. Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian Wi-Fi.
Buat masa sekarang ni saya tak boleh tunjuk dekat anda settings untuk Wi-Fi ni sebab saya tak ada adapter USB-C Wi-Fi dongle tu. Nanti lepas ni insyaAllah bila benda tu dihantar kepada saya akan tunjukkan dekat anda macam mana nak set Wi-Fi pada Deeper Connect Pico ni. Seterusnya saya akan pergi kepada bahagian sharing. Jadi seperti yang saya dah cakap pada awal video ni tadi, bila kita menggunakan decentralized private network, kita sebenarnya menggunakan bandwidth internet orang lain. Jadi dalam kes ni, kita menggunakan bandwidth internet orang lain yang ada produk Deeper Network juga. Tak kisahlah yang Pico ke yang Mini dan sebagainya. Jadi sama juga untuk saya sekarang ni, apabila saya menggunakan Deeper Connect Pico ni, maka saya boleh pilih untuk nak share bandwidth internet saya. Jadi saya enablekan sharing tu. Jadi untuk bahagian sharing traffic limit tu, saya set 0 GB lah. Jadi maksudnya tak ada limit kepada berapa banyak data yang saya nak share kepada orang lain. Pakai pi dah banyak mana pun sebab internet saya pun unlimited kan. Cuma bezanya dekat bahagian BitTorrent sharing tu, saya disablekan dia. Jadi orang tak boleh menggunakan bandwidth internet saya untuk nak download BitTorrent semua tu lah. Alright, jadi secara defaultnya, device Deeper Connect Pico ini dah set sharing limit kepada 5 megabit per second. Maksudnya itulah saya punya kelajuan yang saya bagi kat orang lain kan. Jadi saya boleh unlimitedkan benda ni. Maksudnya orang lain bolehlah connect kepada saya ikut kelajuan yang mereka mampu lah. Sebab saya pun internet pun 1 gig tak pakai, nak bagilah orang lain pakai, tak kisah. Dekat bahagian sharing filter ni, kita boleh apply kan web filter rules untuk traffic bandwidth yang kita dah share kepada orang lain. Jadi sekarang ni, apa saja benda yang Deeper Connect Pico ni tolong block untuk saya, orang lain pun akan tolong diblokkan juga. Maksudnya advertisement ke apa ke semua diblok siap-siap lah. Sama juga orang lain tak boleh gunakan saya punya bandwidth ni untuk nak tengok website lucah dan sebagainya. Lepas tu saya boleh tengok jugalah sharing log, tapi buat masa sekarang ni tak ada lagi. Lepas tu sharing traffic. Jadi sharing traffic ni hari tu saya try lah buat share sikit kan. Lepas tu adalah sikit orang duk pakai berapa ratus kilobyte macam tu. Pada bahagian terakhir, kita pergi ke administration di mana di sini anda boleh tukar default password dia dan anda juga boleh reboot Deeper Connect Pico anda. Jadi inilah dia satu walkthrough bagi keseluruhan settings Deeper Connect Pico ni. Dalam bahagian ni, saya akan tunjukkan kepada anda penggunaan decentralized private network. Okay, jadi sebelum saya start, saya mulakan dulu dengan DPN saya disable. Jadi sekarang ni kalau saya tunjukkan dekat anda IP address saya, okay, bila saya search my IP ni, saya pergi kepada what is my IP address, anda akan nampak IP address ISP yang saya tengah gunakan sekarang ni lah, di mana saya menggunakan Allo Technology, sebab tu IP 202 tu. Okay, jadi sekarang ni saya buat dulu satu speed test untuk nak tunjukkan dekat anda kelajuan internet saya sebelum saya menggunakan decentralized private network. Jadi anda boleh nampak dekat sini lah, saya punya ISP itu adalah City Broadband. Jadi internet yang saya gunakan ni adalah 1 gigabit per second. Pelan dia adalah 1 gig. Tapi saya hanya akan dapat 100 megabit per second saja untuk download dan upload sebab keupayaan bandwidth Deeper Connect Pico ni hanyalah sampai 100 megabit per second sahaja. Kalau saya nak pakai gigabit, saya kena tukar kepada model yang mini tu, baru boleh sampai gigabit. Sebelum saya enablekan DPN, saya nak tunjuk dulu dekat anda keupayaan Deeper Connect Pico ni untuk nak block iklan. Jadi salah satu cara yang mudah untuk nak test benda ni adalah kita pergi cari advertisement blocking test. Anda boleh google lah benda ni kan. Jadi salah satu website yang buat benda ni adalah Can You Block It. Jadi kita boleh tengoklah keupayaan dia untuk nak block iklan-iklan. Jadi dia ada beberapa jenis testing kat sini. Katakanlah saya nak pilih yang extreme test ni. Okay, saya tekan dekat bahagian extreme test ni. Jadi website Can You Block It ni dia akan cuba untuk nak load iklan-iklan dan daripada sini kita boleh tengoklah keupayaan kita punya ad blocker dan sebagainya untuk nak block iklan yang ada. Jadi saya boleh tekan dekat atas tu dia tulis start testing now untuk nak test lagi sekali kan. Jadi daripada sini ni dia akan beritahulah jenis iklan yang cuba dikeluarkan dan dia akan tanya kita sama ada kita nampak ataupun tidak iklan-iklan tu. Okey. Dalam masa yang sama, kalau saya pergi balik kepada dashboard Deeper Connect Pico ni, anda boleh tengok dekat bahagian atas tu dia tunjuk jenis-jenis iklan yang di-block oleh Deeper Connect tu sendiri. Selain daripada tu ada juga website yang katakanlah dekat sini ada satu app blocker test daripada apa ni, yang GitHub ni kan. Alright, yang ni pun saya suka juga pakai benda ni untuk nak test saya punya app blocker kan. Jadi anda boleh tengok dia punya result ni memang sangat bagus lah. 99% tu memang bagus. Jadi kita tengok dekat sini apa yang tak di-block. Ada satu benda dalam bahagian Amazon ni. Mari kita klik dekat Amazon ni nak tengok benda apa. Okay, dia ada satu benda dekat situ. Nampak yang Amazon Clicks tu apa. Jadi benda ni kalau anda nak suruh dia block juga, kita boleh pergi dekat Deeper Connect Pico tu dan kita boleh masukkan dekat bahagian user config lah. Lepas tu kalau anda tengok dekat bahagian log tu, dia ada lagi banyak benda yang di-block oleh Deeper Connect Pico ni. Alright, selesai testing untuk nak block iklan. Sekarang saya akan enablekan DPN. Jadi cara untuk nak enablekan dia adalah saya pergi kepada bahagian mode dekat bawah setting DPN tu. Jadi sekarang ni saya nak test dulu dia punya keupayaan full route.
Jadi full route tu seperti mana saya kata tadi, semua trafik kita akan dihantar kepada tunnel yang kita pilih. Jadi sekarang ni saya dah set 2 tunnel, satu kepada Amerika dan satu kepada Singapura. Jadi untuk testing ni saya nak gunakan Singapura. Jadi kalau saya select Singapura dekat sini, maka apa yang akan berlaku adalah semua trafik daripada komputer saya akan dihantar ke Singapura. Jadi kalau saya tunjuk dekat anda what is my IP address, dan bila saya refresh page ni, anda boleh tengok IP saya dah berubah. Daripada Malaysia, dia dah pergi kepada Singapura. Okey, jadi sekarang ni saya akan tunjuk pula dekat anda speed test lagi sekali. Kalau tadi saya buat speed test masa saya menggunakan DP Connect tanpa DPN. Sekarang saya dah enablekan DPN, saya nak tunjukkan dekat anda kelajuan speed test dengan DPN tu. Seperti yang anda boleh tengok dekat sini, ISP saya dah berubah daripada Allo Technology kepada Digital Ocean. Okay, apa yang menarik dekat sini adalah kalau anda tengok dekat ping tu, latency saya masih lagi rendah. Lepas tu saya punya download ni pun masih lagi sampai 100 megabit per second. Sama macam sebelum saya pakai DPN tu. Malah saya punya upload ni pun masih lagi nak sampai kepada maximum bandwidth iaitu 100 megabit per second. Jadi sama ada saya pakai DPN ke ataupun saya tak pakai DPN ke, dia tak mempengaruhi kelajuan download saya tu. Jadi benda ni memang sempoi. Sebab kita tahu kadang-kadang kalau kita pakai VPN, bila kita buat speed test, network connection kita akan slow sikit. Tapi dalam kes ni, dia tak slow. Dia masih lagi 100 megabit per second. Hampirlah. Memandangkan sekarang ni saya menggunakan DPN mode full route, maka semua trafik komputer saya akan pergi ke Singapura. Jadi katakanlah saya search untuk CIMB, maka Google akan tunjukkan search result CIMB dekat Singapura. Dia tak akan prioritisekan search result untuk CIMB Malaysia. Sama juga kalau saya search benda lain. Katakanlah saya search untuk Shopee kan. Okay, Google akan tunjuk dekat saya Shopee Singapore. Dia tak akan tunjuk Shopee Malaysia. Okay, katakanlah saya buka Carousel yang mana ada untuk Singapura dan juga Malaysia. Sama juga, dia akan tunjuk Carousel Singapura. Dia tak akan tunjuk Carousel Malaysia. Kalau selain pada itu saya buka Lazada yang ada juga Singapura Malaysia. Samalah juga, dia akan tunjuk Lazada dekat Singapura. Tapi kita boleh pilih lah untuk nak buka Lazada Malaysia. Jadi kalau saya buka untuk news dekat Google ni pun, dia akan tunjukkan news-news ataupun berita dekat Singapura. Bila saya tekan Google News, dia tak akan tunjuk Google News Malaysia. Jadi benda ni kadang-kadang dia mungkin kita tak berapa minat. Mungkin kita nak setengah-setengah website saja yang buka melalui Singapura dan setengah website itu kita masih nak lagi melalui Malaysia. Jadi kalau kita nak benda macam tu, maka kita kena ubah daripada kita punya sekarang yang duk pakai full route ni, kita kena gunakan mode smart route. Lepas saya dah set kepada mode smart route ni, maka saya kena beritahu dekat Deeper Connect Pico ni website mana ataupun IP mana yang saya nak suruh dia tolak pergi ke negara-negara lain. Okay, sekarang ni saya tak set apa lagi. Jadi bila saya buka what is my IP address, kalau saya refresh balik page ni, kalau sebelum ni Singapore kan, sekarang dapat balik IP Malaysia. Sebab sekarang semua trafik saya melalui Malaysia macam biasa. Sebab saya tak set tunnel apa lagi. Jadi contohnya kan, kalau saya buka balik satu website tadi, kalau contohnya macam Google punya news, sebelum ni Google News dia akan tunjuk kat saya berita dekat Singapura. Jadi sekarang dia akan tunjuk balik berita dekat Malaysia. Saya akan tunjuk dekat anda satu contoh sekarang ni. Katakanlah saya nak buka satu website yang tak boleh dibuka dekat Malaysia. Salah satu contohnya adalah website TV yang percuma. Dia ada banyak, salah satunya adalah Pluto TV. Saya pernah cakap benda ni dalam episod sebelum ni. Jadi Pluto TV ni hanya boleh diakses kerana anda berada dekat US. Jadi kalau kita pakai ISP Malaysia tak boleh lah. Jadi bila anda cuba buka website ni, dia akan tunjuk dekat anda page ni. Dia kata Pluto TV is coming soon sebab is currently unavailable at your location. Maksudnya tak ada lah, tak boleh buka kat Malaysia. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan copy domain pluto.tv ni dan saya akan set benda ni dekat dalam Deeper Connect. Saya pergi balik kepada settings Pico tu, dekat bawah routing ni dia ada domain config. Tadi saya tunjuk dekat anda domain config tu. Jadi sekarang saya akan tunjuk cara nak pakai dia pula. Dekat bahagian domain ni saya akan paste balik domain pluto.tv tu. Kemudian tunnel tu saya akan pilih US. Sebab tadi saya dah buat satu tunnel kepada North America USA kan. Okay, sekarang saya tekan add. Jadi apa yang berlaku sekarang ni adalah saya beritahu dekat Pico saya, semua trafik ke Pluto TV mesti melalui USA. Sekarang saya try buka balik Pluto TV. Kan tadi saya tak boleh nak buka kan kalau lalu kat Malaysia kan. Bila saya tekan dekat Pluto TV ni, saya dah boleh akses website ni. Jadi kalau anda tengok dekat sini kan, akses ke Pluto TV ni pun dia agak laju jugalah walaupun kita menggunakan DPN ataupun Decentralized Private Network. Dia macam tak ada slow ataupun tak ada lag dan sebagainya. Kira boleh lah, okey lah. Lepas tu kalau nak bercakap pasal Pluto TV ni, dekat sini ada banyak channel. Anda patut try tengok Pluto TV ni. Alright, sekarang saya nak tunjuk dekat anda contoh lain pula. Katakanlah saya nak buka Netflix dekat US. Kalau saya buka Netflix yang saya search dekat Google sekarang ni, dia akan tunjukkan dekat saya Netflix dekat Malaysia. Jadi apa yang saya kena buat adalah saya pergi balik kepada bahagian domain config ni dan saya masukkan domain netflix.com tu. Lepas tu dekat bahagian tunnel tu saya pilih balik North America ataupun USA tu lah. Jadi bila saya tekan add, maka sekarang ni akan ada dua domain yang ditolak ke dalam tunnel ke US. Alright, so saya pergi balik kepada Google search ni dan saya tekan Netflix ni. Sekarang ni Netflix yang anda tengok ni, ini adalah Netflix dekat US. Macam mana kita nak tahu US? Mari saya tunjuk dekat anda. Turun bawah sikit. Ni anda tengok. Dia tulis Top 10 TV Shows
in the US today. Bukan dekat Malaysia, tapi dekat US. Lepas tu nak tengok laju tu pun tidak, mari saya try lah buka satu benda. Katakanlah ini Stranger Things, saya tekan play dekat sini kan. Alright. So lepas saya tekan play tu anda tengok, nak kata lambat sangat pun tak jugalah. Bila tekan-tekan tu dalam beberapa saat macam tu, terus keluar video tu. Kira bolehlah diterima dia punya kelajuan tu. Lebih kurang sama macam kalau saya tak pakai DPN tu. Jadi itulah dia contoh perbezaan di antara DPN full route dan juga DPN smart route. Kalau sebelum ni, saya tunjukkan dekat anda penggunaan Deeper Connect melalui ISP Allo Technology yang mana mereka memberikan saya public IP address. Jadi mungkin anda terfikir, boleh ke tidak nak gunakan Deeper Connect ni kalau ISP itu menggunakan CGNet? Contohnya adalah TM Unify. Jadi sekarang ni, saya sambungkan Deeper Connect kepada saya punya TM Unify. Jadi plan yang saya pakai itu adalah yang Unify 100 MB tu. Jadi anda boleh tengok dekat sini, IP semua saya dapat, tak ada masalah apa, Deeper Connect itu berfungsi. Dan kalau saya tunjuk dekat anda saya punya WAN IP, saya dapat yang IP 100 tu. Jadi IP 100 tu, itu adalah IP CGNet yang digunakan oleh Telekom Malaysia. Saya belum enablekan lagi DPN. Jadi sekarang ni kesemua trafik internet saya akan melalui rangkaian Unify. Jadi saya tunjuk dekat anda contoh speed test ni. Jadi dekat sini anda nampak lah ISP saya adalah TM. Jadi lagi sekali saya menggunakan internet yang plan 100 megabit per second. Jadi untuk download saya akan dapat lebih kurang dekat dengan 100 meg lah. Itu biasalah untuk TM Unify. Lepas tu biasanya untuk upload kita akan dapat separuh daripada apa yang kita register. Jadi saya akan dapat dalam lebih kurang 50 ke 60 macam tu. Seperti apa yang anda boleh tengok sekarang ni lah. Jadi ini adalah perkara biasa untuk Unify. Alright, jadi sekarang ni saya akan enablekan DPN. Jadi saya pergi balik ke dalam saya punya configuration dekat Deeper Connect Pico tu. Dekat bahagian dashboard ni saya boleh tunjuk dekat anda DPN masih lagi disable. Jadi saya akan enablekan dia. Saya akan pilih mode full route. Jadi apa yang saya akan buat adalah saya akan tolak ke semua trafik internet dekat komputer saya ni masuk kepada salah satu tanda yang saya dah configure. Saya pilih Singapore lah untuk contoh ni kan. Okey, jadi saya buka balik speed test. Kalau sebelum ni dalam speed test dia tunjuk yang ISP saya adalah TM, maka sekarang ni anda tengok saya punya ISP dah berubah kepada Digital Ocean. Okey, sekarang kita buatlah speed test. Sebelum ni masa saya buat testing speed test menggunakan mode full route, anda boleh tengok yang download dan upload saya dekat dengan 100 megabit per second. Tapi masa saya buat speed test ni menggunakan rangkaian TM Unify, download saya dapat dalam 9 megabit per second lebih kurang macam tu, upload pun dapat dalam 30 lebih macam tu sahaja. Pada bahagian yang terakhir ni, saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana saya dapat blok ke semua iklan dekat YouTube menggunakan Deeper Connect Pico. Jadi saya ikut ke semua arahan yang dia letak dekat bahagian ads filter tu. Jadi so saya download sertifikat dan sebagainya kan. Jadi apabila selesai mengikuti semua arahan tu, saya boleh buka mana-mana web browser dan saya boleh akses YouTube tanpa iklan. Contoh ni saya menggunakan Microsoft Edge. Jadi bila saya buka satu video dekat sini, anda boleh tengok tak ada iklan langsung pada video tersebut. Sama lah juga kalau saya buka video-video lain pun tak ada iklan juga. Dan sambil-sambil itu saya boleh tunjukkan juga dekat anda bahawa sambungan internet ni dia kira agak okey jugalah. Bila saya buka video tu tak adalah buffer teruk sangat apa pun bila saya menggunakan rangkaian DPN ni. Jadi itulah dia review tentang Deeper Connect Pico. Sebenarnya kan alat ni boleh juga digunakan untuk nak buat crypto mining. Dan saya akan sentuh perkara ni dalam episod yang seterusnya. Secara rumusannya kan, produk ni dia ada kebaikan dan keburukan kalau nak dibandingkan dengan VPN tradisional. Kebaikannya adalah dia tak bergantung kepada satu syarikat. Sambungan DPN anda tu adalah bergantung kepada bandwidth pengguna Deeper Connect yang lain. Tapi itu juga merupakan keburukan dia. Sebab anda bergantung kepada rangkaian orang lain. Macam contoh speed test yang saya buat sebelum ni kan, anda boleh nampak ada masanya laju dan ada masanya lambat sikit. Jadi rangkaian DPN ni dia banyak bergantung kepada jumlah pengguna yang berkongsi bandwidth internet mereka tu. Lagi ramai, lagi bagus. Lagi satu kebaikan produk Deeper Connect ni adalah anda tak payah nak bayar kos servis VPN yang bulan-bulan tu. Anda cuma kena beli produk Deeper Connect dan anda boleh gunakan DPN tu sampai bila-bila. Cuma harga dia tu mungkin tinggi sikit lah sekarang ni kalau kita tukar US dollar kepada ringgit Malaysia. Alright, sampai sini dulu episod kali ni. Kalau anda berminat untuk nak beli produk Deeper Connect, maka saya dah sertakan link di video description ni. Selain daripada tu, pihak Deeper Connect juga ada memberikan kod kupon. Jadi bila anda gunakan kod ni, anda akan dapat diskaun 5%. Okey, insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.